Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 11 Januari. Sarawak menyasarkan liputan penuh bekalan elektrik menjelang 2025 dan bagi bekalan air bersih, sasaran yang ditetapkan adalah pada tahun 2030. Untuk itu, sejumlah 4 bilion ringgit diperuntukkan untuk projek bekalan air di bawah pembiayaan alternatif, manakala 2.4 bilion ringgit diperuntukkan untuk skim bekalan elektrik luar bandar. Sehingga kini 2.6 bilion ringgit dan 1.4 bilion ringgit telah dibelanjakan masing-masing untuk projek bekalan air dan elektrik. Sementara itu, sebanyak 13 projek di bawah projek rangkaian Jalan Pesisir Sarawak telah disiapkan. Baki pakej dijangka siap dalam tempoh tahun ini sehingga suku ketiga tahun depan. Sejumlah 3.2 bilion ringgit telah dibelanjakan untuk projek-projek tersebut. Sementara itu, Sarawak menetapkan sasaran 100% kanak-kanak mengikuti prasekolah menjerang 2030. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia penting bagi memberi asas pembelajaran kepada kanak-kanak melalui taska dan tadika. Katanya, ketika ini terdapat 3,033 institusi pendidikan awal kanak-kanak seluruh negeri. Dari jumlah itu, 2,801 adalah tadika dan 232 taska. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan pemantauan ke Taska Permata Kasih di Taman Li Hua, Bintulu. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah sebelum ini dilaporkan berkata di bawah Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak, negeri ini telah mencapai 98.71% kanak-kanak tahun 1 bagi sesi 2023-2024 yang telah menyertai pendidikan prasekolah berbanding 88.81% di peringkat kebangsaan. Sarawak turut melaksanakan program intervensi bagi kanak-kanak berkeperluan khas melalui One Stop Early Intervention Centre OSEIC yang beroperasi sejak 2020. Tahun lepas, OSEIC Sarawak telah melaksanakan beberapa program turun padang seperti di Kuching, Mukah, Dalat dan Oya. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran serta pengetahuan mengenai kaedah penjagaan kanak-kanak berkeperluan khas. Peruntukan 3 juta ringgit turut diluluskan Kerajaan Sarawak untuk pengoperasian OSEIC tahun ini. Dari sebuah perkembangan nelayan yang terasing tanpa akses perhubungan jalan darat suatu ketika dahulu, kini Teluk Melano telah banyak berubah sejak pembukaan Lebuh Raya Pen Borneo, jajaran Teluk Melano Sematan pada tahun 2019. Jajaran Teluk Melano Sematan sepanjang 32.77 km yang dibina dengan kos RM580 juta turut membawa impak sosioekonomi kepada Teluk Melano yang bersempadan dengan wilayah Kalimantan Barat Indonesia. Segalanya hasil ilham mantan Ketua Menteri Sarawak, Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim. Highway itu bermakna apabila highway dipolar, sudah tentunya ekonomi kita akan berangsur pulih dan beri peluang kepada adik kakak di luar bandar tu mendapat rezeki masing-masing, janjaran Teluk Melano tu hingga sampai ke Betung dan melalui Miri dan sebagainya. Kena saya satu rakyat Sarawak harus berterima kasih dengan adanya Pen Borneo kita hari itu. Tinjauan kru RTM mendapati kawasan Teluk Melano ketika ini semakin rancak membangun dengan aktiviti pelancongan. Kerana itulah potensinya dengan keindahan pantai yang landai dikelilingi pulau-pulau yang cantik. Ia turut diakui Jumahdi Sabian, penghulu daerah Kecil Sematan yang merasakan Teluk Melano mampu menyumbang kepada industri pelancongan Sarawak. Tiap-tiap minggu memang pelancong banyak hadirlah ke Teluk Melano. Jadi memberi manfaat kepada peniaga-peniaga dan peniaga homestay sekali lah di kawasan Teluk Melano. Jajaran Teluk Melano Sematan telah membuka peluang ekonomi yang cukup luas, terutamanya kepada pengusaha produk pelancongan seperti inap desa. Pasca COVID-19 menyaksikan orang ramai kembali mengunjungi Teluk Melano termasuk pelancong luar negara. 10 kali ganda lah.
Karena zaman dulu kita semua makan laut. Kini tu kita dah makan darat tu semua. 10 kali ganda hasilnya tu. Ya, sebenarnya hasil cuti ujung minggu nyasi kira tahun lah. Terus jalan terus. Ya, bagusnya banyak tempat diam lah. Mbak family pun bagus lah situ. Gini tanangkan Suraya ada situ. Jalan raya dari Kuching sampai situ bagus. Very beautiful. Yes, I do 2 weeks before Malaysia. Here more beautiful. Here more nature, more authentic. Pegawai Daerah Lundu, Gustian Durrani optimis industri pelancongan mampu menyinar di Teluk Melanau yang dianggapnya sebagai syurga alam semula jadi. Dan kerajaan telah pun menyusun banyak pembangunan yang terdapat di Teluk Melanau yang lebih bertumpu kepada pembangunan untuk mengaktifkan industri pelancongan. Kerana Teluk Melanau ini adalah terkenal dengan kawasan yang cantik dan mempunyai taman negara. Di samping mempunyai rantaian pantai yang cantik dan juga menghadap Laut Cina Selatan serta mempunyai beberapa buah pulau. Walaupun perubahan yang berlaku di Teluk Melanau ketika ini amat disyukuri oleh penduduknya, namun usaha di pihak kerajaan sudah tentu masih diperlukan untuk membawa lebih banyak pembangunan fizikal serta perubahan ekonomi kepada rakyat yang tinggal di penghujung Sarawak. Berbaki beberapa minggu lagi, masyarakat Tinghua sudah mula membuat persiapan untuk meraihkan Tahun Baru Cina. Selain tanglung dan perhiasan angpau, pokok buluh tuah atau lucky bamboo dan pokok pusi willow antara yang sering dilihat sebagai perhiasan menjelang musim Tahun Baru Cina. Ditemui kru RTM di sebuah kedai bunga di Kuching, Katie Lim Kia Zin berkata pokok buluh tuah atau lucky bamboo dan pokok pusi willow berwarna merah itu antara yang mendapat permintaan tinggi kerana ia boleh dijadikan hadiah atau hiasan di rumah. 因为它只有过年才会有比较特别，然后他们放在家里，或者有的人 company 会送给他们的 customer 也是，不是只有 lantern， 还有花也是可以。 Sementara itu, menurut Kelly Go Yang Hua yang bekerja di sebuah kedai produk makanan ringan pula, pihaknya sudah mula mendapat tempahan bungkusan berupa hamper sebagai hadiah untuk diberikan kepada keluarga atau kenalan terdekat. 因为讲起来，我们华人就是有一个送礼的习惯。 Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati rata-rata pekerja di kedai menjual kuih muih dan biskut tradisi juga antara yang tidak menang tangan untuk menyediakan juadah yang dipesan oleh pelanggan mereka. Turut mencuri perhatian, patung kucing putih di bulatan padungan kini sudah dihias bagi menyemarakkan lagi musim perayaan Tahun Baru Cina 2024 ini. 8 lagi projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kabung telah siap dilaksanakan. Ke-8 projek itu melibatkan peruntukan berjumlah 1.13 juta ringgit. Pusat Khidmat Adun Kabung menerusi perkongsian di Facebook berkata, projek tersebut adalah pembinaan Dewan Serbaguna Tanjung Kembang yang bernilai RM300,000. Naik taraf jeti Lorong Encik Indra Jobli melibatkan pembiayaan RM150,000 serta naik taraf Pusat Sukan Rakyat Kabung dengan kos RM80,000. 5 lagi projek adalah naik taraf 2 buah jeti di Kampung Hilir Sungai Pala dan naik taraf 3 buah jalan lorong di Kampung Metang Desa dengan masing-masing melibatkan kos RM120,000. Majlis serah projek itu telah diadakan Selasa lepas. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun meninggal dunia setelah mangsa bersama kembarnya lemas di sebuah sungai di Kampung Gita Baru, Putrajaya dekat Kuching petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut berlaku pada pukul 2.41 petang. Pasangan kembar itu dipercayai jatuh ke sebuah sungai kecil sebelum dijumpai lemas oleh orang ramai. Usaha untuk menyelamat salah seorang daripada pasangan kembar itu gagal dan disahkan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak. Abangnya pula berjaya diselamatkan dan sedang mendapat rawatan di hospital. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.
Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM. Selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Firdaus Rashid Idris dari Sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.